Assalamualaikum dan selamat malam semua. Kembali kita kepada Bursa Chit Chat session pada malam ini. So, malam ini kita bersiaran lebih awal sikit daripada normal. Selalunya normal kita dalam pukul 8.30. So, hari ini di atas perkara-perkara yang tak dapat dielakkan, so kita terpaksa awalkan setengah jam. So, saya harap walaupun awal 30 minit pada hari-hari biasa, kita dapat viewer yang banyak supaya saya dapat berkongsi ilmu pada malam ini dengan semua viewer. So, saya nak pastikan sebelum kita terus dan sementara kita menunggu rakan-rakan kita yang lain, suara clear semua? So, kalau clear, minta tolong komen loud and clear ataupun jelas. Okay, setakat ni kita ada 27 viewer. Okay, terima kasih kepada semua viewer yang sanggup ataupun yang sudi mendengar apa yang saya akan berceloteh pada malam ini. So, sebenarnya hari Rabu selalunya kita coincidekan dengan saham dan sejarah ataupun history dan trading or history and stock market. So, hari ini saya ingin berkongsilah. Sebab kata orang kalau masa sekolah dulu, orang kata kalau tak kenal, maka tak cinta. So, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini adalah orang yang paling signifikan, antara orang yang signifikan ataupun orang yang penting dalam dunia saham kita, iaitu Charles Henry Dow. So, saya rasa kita bagi masa lagi sekarang pukul 8 minit. Kita akan mula betul-betul nanti 8-10 minit lah. Kita bagi masa 2 minit lagi supaya viewer count tu naik. So, saya mohon sebaik semua viewer, sila sharekan kita punya live session pada malam ni supaya lebih ramai akan dapat manfaat daripada kita. Okay. Sebelum tu saya nak pastikan kalau kepada penonton yang sedang bersama live session pada malam ini, kalau semua jelas ataupun suara saya clear dan anda boleh dengar saya dengan jelas, minta tolong komen sikit, say jelas, jelas, jelas. Supaya saya tahulah nanti, supaya saya tak cakap seorang-seorang. Takut ada setup mute ke apa ke, so kita kena make sure semua okay dulu sebelum kita go ahead lah. Okay, kita ada bagi masa lagi 1 minit. So, keep on sharing this video. Dan lagi 1 minit ni saya akan terus mulalah untuk sesi pada malam ini. So, untuk pengetahuan semua, sesi pada malam ini saya berada di pusat kuarantin. Tetapi kami di Smart Saham committed untuk berkongsi ilmu mengenai pasaran saham ataupun dunia saham dengan anda di luar sana. Sebab tu, walaupun kami ataupun boleh saya di pusat kuarantin dengan tim-tim Smart Saham yang ada, kami tetap ada sesi live pada malam ini. Okey. Saya rasa dah 8.10. So, tanpa membuang masa, kita teruskanlah dengan pada malam ni. So, tajuk kita pada malam ini ialah The Legendary Charles Henry Dow. So, dalam sesi kali ini saya akan berkongsilah siapakah sebenarnya Charles Henry Dow.
So seperti biasa, kita ada agenda kita pada malam ini, iaitu yang pertama ialah 5 Titans of Technical Analysis, and kemudian kita akan berkenalan dengan Charles Dow. Who is he? Siapakah dia sebenarnya? Dan kemudian saya akan berkongsi juga apa yang Charles Dow ni buat. What did he do? Dan why is he so important to us sekarang ni? Kenapa dia sangat penting pada kita dalam dunia trading pada zaman sekarang ni? Dan selepas itu kita akan berkongsi juga mengenai satu, what is the Dow Theory? Dow Theory ni ialah teori yang datangnya daripada Charles Henry Dow. And sebelum sesi ini berakhir, kita ada bonus seperti biasa, iaitu how to prevent losses in trading. So saya harap semua pihak ataupun semua viewer kekal setia bersama saya sehingga ke hujung rancangan. Okay? Alright, so kita ke agenda kita yang pertama, iaitu 5 Titans of Technical Analysis. Okay. Siapa sebenarnya 5 Titans of Technical Analysis? 5 gegasi ataupun 5 orang yang disegani dalam technical analysis yang kita belajar ataupun yang ada dalam dunia trading sekarang. Dan 5 Titans ni, ini bukan saya sendiri yang quote. 5 Titans ni saya ambil daripada Stock and Commodities Journal. Tajuk dia The Titans of Technical Analysis by David Penn. So yang ni bukan personally saya namakan dia orang 5 Titans. So ini David Penn punya artikel dalam Stock and Commodities Journal. Dia yang namakan 5 ikon ini sebagai 5 Titans of Technical Analysis. So yang nombor 1 ialah Charles Henry Dow. Dan pada slide kali ni, Charles Henry Dow ni saya tak nak sentuh banyak sangat, sebab selepas kita berkenalan dengan 5 Titans ni, saya akan kongsi dengan lebih lanjut ataupun dengan lebih detail lagi pasal Charles Henry Dow. So kita ke Titans yang nombor 2, iaitu Ralph Nelson Elliott. Bila kita tengok gambar 5 Titans ni, sama ada Charles Henry Dow ke Ralph Nelson ni, diorang ni quite handsome juga masa diorang muda ni. Dah lah handsome, pasal diorang 5 Titans of Technical Analysis. So saya pun impressed sebenarnya bila saya tengok gambar-gambar diorang yang masih belajar pasal diorang ni. So Ralph Nelson Elliott ni, the significant contribution yang dia buat dan yang kita semua tahu ni ialah Elliott Wave. Tapi kali ni saya tak akan menyentuh Elliott Wave dengan secara detail lah. Cuma saya nak memperkenalkan siapakah pengasas Elliott Wave, iaitu Ralph Nelson Elliott. So seperti yang kita tahu, Elliott Wave yang normally kita cakap ada 5 wave tu lah. Wave 1, lepas tu bila dia turun, wave 2, bila dia naik lagi tinggi, wave 3, bila dia turun balik, wave 4, dan bila dia naik lagi adalah wave 5, sebelum dia membuatkan major correction, iaitu wave A jatuh, wave B dia rebound sikit, dan wave C dia jatuh sampai habis lah. So ini adalah contribution daripada Ralph Nelson Elliott. So kita kena tahulah, kita hari-hari kita guna je dulu lukis, oh ini Elliott Wave. So kita tahu jugalah Elliott Wave ni pengasas dia ialah Ralph Nelson Elliott. Okey. Nombor 3. Yang ni rasanya ramai juga. Saya ramai kenal dia lah. Sebab kita selalu guna gun table tu kan. So nombor 3 ialah William Delbert Gunn. So sumbangan terbesar William Delbert Gunn ni, dia telah memperkenalkan gun table kepada kita. Kalau tuan-tuan nampak bawah gambar William Delbert Gunn tu, saya ada letak satu table tu lah.
table gun yang ada warna merah, tambah warna merah, lepas tu ada cross warna biru. Table ni saya rasa ramailah orang guna sebagai dalam trading method dia. Ada yang memang boleh untung pun kalau guna gun table ni semata-mata. Gun table ni penting dalam dunia trading sebagai kita punya support, kita punya resistance. Ini yang selalu orang gunalah. Dalam gun table ni jugalah ada ditulis the strongest support, the strongest resistance. So kita kena tahu jugalah siapa yang buat dia lah, macam samalah macam Elliott Wave. So William Delbert Gun ni lah yang memperkenalkan gun. Tapi untuk Wyckoff traders, selalunya ada yang namakan gun ni macam gun Illuminati. Sebab apa? Kalau dia naik, dia sampai je gun, jatuh balik. Ataupun kalau dia jatuh tu, sampai je kat gun punya value tu, dia akan rebound naik balik. So kita juga selalu menggunakan gun table ni sebagai salah satu kaedah untuk kita mencari support and resistance. Tapi kali ini saya tak ajar lah, ataupun saya tak akan berkongsi lah macam mana nak gunakan gun table ni secara detail. Cuma kita kena tahulah gun table tu secara umumnya apa fungsi dia dan macam mana kita boleh membuat untung menggunakan gun table itu sendiri. Okay. So, dan seterusnya Titan 94. Yang ni saya pun tak berapa nak familiar, and then saya rasa ramai lagi yang tak familiar dengan Titan 94 ni ialah Arthur A. Merrill. Arthur A. Merrill ni dia ialah chartered market technician, ataupun sekarang ni kalau dalam dunia sekarang ni kita kenali sebagai CMT. And buku dia yang paling famous yang dia keluarkan ialah The Behavior of Price on Wall Street. So kalau siapa yang berminat nak tahu apa yang Arthur A. Merrill ni kongsikan, kita sama-samalah kita boleh cari buku ni, Behavior of Price on Wall Street. So kita boleh bacalah apa yang ditulis dalam buku tersebut. Buku ini pun antara dalam buku yang tahun ni saya punya azam lah untuk apa? Sebagai to read list. Okey, dan yang terakhir dalam kita punya 5 title ni ataupun 5 gegasi of technical analysis ni adalah Richard Wyckoff. Ada orang cakap Wyckoff method ni tak siapa-siapa lah punya kan. Tapi sebenarnya Richard Wyckoff ni adalah antara 5 titans of technical analysis. So tak dapat disangkakan lagi lah Richard Wyckoff punya method, Ralph Nelson Elliott punya method, Gunn punya method, semua ni adalah antara 5 titan of technical analysis. So kita tak boleh disregard diorang ni walau apa-apa pun sekali. Sebab diorang memang, orang kata kalau accounting firm tu kita ada Big Four kan. Kita ada EY, Ernst & Young, kita ada Deloitte, kita ada KPMG. So macam Big Four ni, kalau macam global power, kita ada US, China. So kita tak boleh nak discounted diorang ni. Nak kata diorang ni tak bagus, diorang ni method diorang tak bagus ataupun tak berhasil. Sebab diorang ni memang available. Diorang punya method ni memang dah, orang kata dah dibuktikan ataupun diorang ni dah diagungkan sebagai 5 titans of technical analysis. Dan apa yang saya suka pasal Richard Wyckoff ni, dia ada satu quote lah yang dia tulis. There are those who think they are studying the market, but what all they are doing is studying what someone has said about the market, not what the market has said about himself. So maksudnya, bila kita study the market tu, maksud the market kat sini ialah the market lah, the stock market. Bukan kita study the behavior of the market itself, tapi apa yang kita tahu ialah kita study apa yang orang cakap pasal market tu. So Richard Wyckoff ni, apa yang dia ajar, dia bagi tahu macam mana the market will behave by itself. So itu yang dia ajar. So bagi saya, kita kena kenal 5 orang titan ni supaya kita tahu asal usul
apa yang kita guna dan apa yang kita belajar dalam dunia saham. Okay. Okay, kali ni saya bukan nak emphasize Richard Wyckoff lah. So kita punya main topik pada hari ni adalah Charles Henry Dow. So kita seterusnya. Okay. So let's dive into the life of Charles Henry Dow. Okay. So saya harap setakat ni kita ada 34 viewer. So terima kasih kerana masih setia bersama saya. So dah naik lagi 2, ada 36. So kita ada siapa lagi kat dalam ni? Oh, thank you Tuan Zulmi Aziz, Tuan Harun, Tuan Muhammad Asif, Tuan Adli Ishak, Tuan Haris, Tuan Syamil Pakri, Tuan Anwar Amran, dan Tuan Hassan Hamzah. Okay, terima kasih kerana sudi ataupun bersama saya pada live session pada malam ini. Okay, alright. Siapakah Charles Henry Dow ni? Charles Dow ni dia dilahirkan pada 6 November 1851. Kalau kita nak cakap 1851 ni, Malaysia pun belum merdeka lagi. Masa tu kita masih dijajah. So dan dia pass away pada 4 Disember 1902. So inilah dalam kita akan tahulah sepanjang kehidupan dia apa salah silah dia punya career path dan apa contribution dia kepada stock market sekarang. So Charles Henry Dow ni dia adalah former newspaperman dan kemudiannya dia menjadi co-founder of the Wall Street Journal dan dia juga adalah editorialist and market commentator. Market commentator ni adalah stock market commentator lah, bukan apa market-market lain lah. Dan dia jugalah co-founder Dow Jones and Company bersama-sama dua rakan dia yang lain ialah Edward Jones and Charles Berkshire. So bersama-sama rakan-rakan ni diorang tubuhkan satu company nama dia Dow Jones and Company. And apa yang saya minat yang dalam salah satu quote yang saya suka daripada Charles Henry Dow ni, what he said, politician properly observed will often disappoint. Ideas properly understood seldom will. Masa dia hidup tu tahun 90-an tu, tahun 1851 sampai 90 tu dia cakap dah, politician ni kalau kita terlalu taksub ataupun kalau kita terlalu berpaksikan diorang selalu akan mengecewakan kita. Dan kenapa saya suka quote ni ialah dia sedikit sebanyak ada kaitan dengan kita punya bursa market sekarang lah. Kita punya politician ni somehow ni sejak PKP ni dia aktif pula. Ramai nak buat press conference, ramai nak buat live session. So sikit sebanyak bila diorang buat live session ni, buat press conference ni, dia akan impact kita punya bursa punya market. Ada hari tu bila kita punya ketua pembangkang nak buat press conference je, habis merah semua. Macam itulah. Macam mana politician ni dia boleh mengecewakan kita kalau kita terlalu berpaksikan diorang. Tetapi ideas properly understood seldom win. So apa yang dia nak cakap dekat sini ialah ideas ni ataupun ilmu kalau kita betul-betul faham jarang untuk mengecewakan kita. So apa yang dia cakap ni is directly related dengan stock market kita. Sebab kalau kita betul-betul trade ikut politik punya campaign, political punya move, susah kita nak cari kita punya trading plan ataupun nak buat untung. Tapi kalau kita belajar macam mana nak trade ataupun kita ada ilmu untuk trade saham ni dan kita betul-betul faham dan kita betul-betul implement, insya-Allah kita akan dapat keuntungan lah. Okey, itulah quote dia yang saya rasa
relevan dengan market Malaysia sekarang. So kita ke slide yang seterusnya. Okey. Contribution daripada Charles Dow ni. So, dan yang paling penting ni kita kena tahulah, sebab saya rasa ramai antara viewer yang dalam ni pun ataupun ramai zaman sekarang dia ada cakap diorang trade global, diorang trade market US. So kita kena tahulah salah satu contribution Charles Dow ni ialah dia adalah inventor of Dow Jones Average. Yang kita dah cakap DJIA, DJIA tu, dialah inventor of Dow Jones Average tu. So kalau dia tak ada tu, zaman dulu ni, kalau dia tak buat Dow Jones Average ni, mungkin orang lain akan buat lah. Tapi mungkin nama dia tak akan jadi Dow Jones Industrial Average lah, mungkin nama lain. So, tapi Dow Jones Industrial Average ni adalah salah satu indeks yang kita trader kat Malaysia ni, kita monitor on daily basis untuk tahu apa perkembangan ekonomi dunia lah. So kalau Dow ni naik, so maksudnya global punya ekonomi might be positif lah. So sikit sebanyak dia akan memberi impact pada bursa Malaysia. Sebab market capital Dow Jones ni memang terlalu ataupun tersangat besar kalau kita nak bandingkan dengan bursa Malaysia. So bursa Malaysia ni kalau kita letak memang kecil je kalau compare dengan Dow Jones ni. So orang kata kalau global market ni bersin, kita dah demam lah. Macam tu lah. Dia bersin tapi kita dah demam. So kita dapat tengoklah kalau tiba-tiba ada panic selling ataupun Dow Jones Industrial Average ni jatuh banyak je malam tu. So esoknya tu ada kemungkinan besar lah akan ada juga panic selling dekat market kita, itu market bursa Malaysia. Dan another contribution from Dow, Charles Henry Dow ni ialah dia membuat atau menghasilkan the Dow Theory. So lepas saya tak nak sentuh sekarang sebab dalam slide seterusnya kita akan ada juga lagi detail lah pasal Dow Theory ni. Okay, so dan antara contribution lain dia, okay, sekarang kita akan pergi dengan lebih lanjut lah untuk Dow Theory. Apa itu sebenarnya Dow Theory yang Dow Jones, Charles Henry Dow ni cuba nak sampaikan kat kita. So, yang pertama ialah the market discounts everything. Ini bermaksud the market tu, the equity market tu, dia dah faktorkan semua yang ada dekat luar ni. Sama ada political news ke, political impact ke, COVID-19 punya isu ke, apa-apalah, rumors ke, semua tu, semua dah di-factor in dalam market itself. Itu dia punya teori. Sebab tu, kalau kita tengok benda ni, kita boleh relate lah dengan baru-baru ni rasa hari Isnin ke hari Isnin, Harta Lega dia announce the record profit 1 bilion. Kalau sepikir logik lah, kalau kita fikir secara logik, dah profit 1 bilion and the highest profit dalam yang punya QR punya trend, tapi pada hari tu harga saham tu, Harta Lega tu jatuh. Tapi kalau kita tengok, kita track balik, hari sebelum dia announce tu, saham Harta Lega naik. So kita nak cakap kat sini, mungkin market tu dah factor in dah the profit of Harta Lega tu, yang the record profit tu untuk chart-chart yang sebelum ni. Kalau kita fikir logik, patutnya sekarang lah harga stok tu naik ke all time high sebab profit dia all time high, tapi dia dah bukan all time high dah. All time high dia tu dah 2-3 bulan sebelum. Tu nak cakap the market tu dia dah factor in dah. Maksudnya dia dah tahu awal-awal in the future dia akan ada record profit.
So dia dah naik awal lah. Itulah yang terjadi dalam kita punya glove mania. Semua stock price dia dah naik terlebih dulu, dan kemudian barulah kita dapat tahu yang dia orang punya profit tu semakin lama semakin tinggi. Tapi harga dia semakin lama semakin rendah. So itulah yang dimaksudkan dalam the market discount everything. So kita boleh relate juga lah dengan political. Contohnya kalau ada political macam instability dekat Malaysia lah, tiba-tiba ada kata nak lompat parti ke, dan market pun react lah accordingly, dia akan jatuh. So tiba-tiba kata kita punya kerajaan kuat kembali, dia hijau lah kembali. Dan teori Dow nombor 2, there are 3 primary kind of market trends. Ada yang primary trend, dia akan ada secondary trend, dan dia akan ada tertiary trend. So primary trend ni ialah the major, the biggest move. Maksudnya dalam bigger picture tu, kalau kita zoom out chart tu, dia akan ada sama ada uptrend, downtrend ataupun sideways. Itu ialah kita punya primary trend. So selepas primary trend, dia ada secondary trend. Secondary trend ni ialah contohnya kalau kita dalam primary trend kita ialah bull, uptrend. Secondary trend dalam uptrend ialah dia akan ada pullback. Maksudnya yang turun tu. Itu adalah secondary trend. Kalau dalam downtrend punya big move, secondary trend tu ialah orang kata dia akan naik sekejap ataupun automatic rally lah, ataupun orang panggil sebenarnya rebound. Itu adalah secondary trend untuk primary trend yang menurun. Tertiary trend ni adalah yang kecil-kecil ataupun orang kata dalam daily candle ni lah. Yang tertiary trend ni lah, kalau kita go in detail, yang orang selalu guna untuk buat day trade, iaitu yang the market volatility tu lah, yang hari-hari. Kalau contohnya hari ni open RM1, dia naik RM2, tapi dia close RM1.5. Itulah the tertiary trend yang hari-hari kita tengok tu. Dan 3 primary trend ni adalah penting untuk kita supaya kita tahulah market tu ke arah mana. Macam sekarang ni kita tahulah primary trend untuk global ni dia memang uptrend. So bila sekarang ni kalau secondary trend ni is kalau dia jatuh sikit lah, tiba-tiba ada apa-apa isu ke, ada jatuh sikit, itulah secondary trend. And tertiary trend tu is kalau contohnya Dow Jones hari ni dia open higher tapi dia close lower, itu adalah tertiary trend. Alright. Nombor 3 dalam Dow teori ini ialah primary trends have 3 phases. Maksud dalam primary trend tu dia ada 3 phase, ada 3 fasa. So dalam uptrend, sebelum uptrend tu dia akan ada 3 fasa. Maksudnya fasa pertama ialah fasa accumulation dalam gambar tu. Kemudian fasa kedua tu ialah fasa menaik, iaitu public participation. Bila naik, macam biasalah, siapa tak suka benda yang naik kan. So bila benda naik, barulah ramai-ramai berpusu-pusu nak beli. Itu ialah fasa yang kedua untuk bull market. Dan fasa yang ketiga ialah excess phase. Maksudnya excess phase ni ialah the later phase ataupun dah hujung-hujung for the bull market. So untuk bear market pula ataupun downtrend punya market, dia akan bermula dengan distribution. Dia berbeza. Kalau bear market dia bermula dengan distribution. So distribution ni dia akan sentiasa ke atas lah. So accumulation ni dia akan sentiasa kat bawah. So lepas dah habis distribution tu, kemudian bila dia jatuh tu, still public akan masuk. Maksudnya bila dia jatuh ni, sama ada kita cut loss ataupun kita konon-kononnya kita nak try buy low, sell higher lah. Sebab tu akan ada lagi public participation kat situ.
And yang paling terakhir dalam bear market ni ialah panic phase. Panic phase ni maksudnya dia jatuh yang paling mendadak lah. So panic phase ni saya rasa kalau siapa yang start trading 2020 ataupun sebelum 2018 sampai sekarang, kalau dekat Malaysia 2018 tu kita dah melalui zaman bear market ni, maksudnya selepas kita PRU tu kita dah distribute, sudah jatuh sampai the worst kali untuk Malaysia tu lepas 2018 is tu pada March 2020 tu lah, bila ada COVID. Tapi untuk global dengan China semua, dia terjadi pada awal tahun 2020 lah. Dan semua tu akan jadi panic phase tu bila COVID tu lah, yang semua indeks worldwide tu memang jatuh merudum. Okay. Dan kita ke yang keempat, iaitu dalam Dow Theory ni ialah indices must confirm with each other. Maksudnya kalau dekat satu-satu negara tu dia ada beberapa indeks lah, especially US lah. US ada banyak indeks lah, maksudnya ada Dow Jones, Dow Jones Industrial Average, dan lagi satu dia ada juga lagi satu Dow Jones, iaitu Dow Jones Transportation Average. So bermaksud dua-dua indices ni dia kena confirm each other sebab dia related to each other. Sebab Dow Jones Transportation Average ni is related to transportation punya sector, dan Dow Jones Industrial Average ni is related to industrial punya sector. So dua sektor ni is interrelated lah. So maksudnya hari tu sebelum Dow Jones all time high tu, kita dah nampak dah ada satu artikel yang mengatakan sooner or later Dow Jones Industrial Average ni, DJIA ni, dia akan break dia punya all time high pada hujung 2019 sebab indeks Dow Jones Transportation Average tu dah break all time high terlebih dahulu. So sebenarnya indices ni dia sepatutnya dia confirm each other. Kalau dia tak confirm each other tu, kita kena hati-hatilah sebab the ekonomi ni dia akan bergerak serentak. Dia tak boleh satu je okey, satu tak okey. So samalah macam yang indeks kalau kat US yang lain ialah kita ada lagi Nasdaq dengan S&P lah. So sekarang ni semua ni dia macam confirm with each other. So sebab tu orang kata ni is a good time untuk kita invest dalam global market sebab semua ni empat-empat indeks ni semua dekat all time high. Nasdaq, S&P 500 dengan Dow Jones Industrial Average semua confirm each other. Even China pun dia punya indeks pun is all time high. Cuma Malaysia je dia tak confirm dengan global punya trend. So itu je lah kita punya downside kat kita punya local market sebab kita masih lagi sendu-sendu. Okay. So sebenarnya ada lagi poin-poin lain dalam Dow Theory ni, tapi saya nak sentuh 4 major teori ni lah supaya semua orang tahu apa itu sebenarnya Dow Theory. Okey. Dan seperti yang saya janjikan, bagus juga. Ada 38 atau 37 viewer yang masih setia bersama saya. So sebelum kita akhiri majlis pada malam ni ataupun sesi Bursa Chit-Chat Live pada malam ni, saya nak kongsi sikit lah bonus how to prevent losses dalam trading. Okay. Yang pertama, kalau betul-betul kita takut rugi dalam dunia saham ni, dalam trading saham ni, jangan sesekali trade. Sebab the moment kita trade tu, the initial purchase of any stock price, kita dah rugi duit kita dekat situ. Sebab apa? Sebab kita dah kena bayar brokerage fee, kita kena bayar stamp duty,
kita dah kena bayar clearance fee. So dekat sini pun kita dah hilang duit sikit. Contohnya kalau kita nak beli saham tu dengan nilai 1,000, so sebenarnya kita kena bayar mungkin 1,020 lebih. 20 lebih tu ialah all the associated cost yang related to buying that stock. So kalau kita tak nak rugi, ataupun kalau kita takut di lambung ombak, jangan bermain di tepi pantai. So kalau kita tak nak rugi langsung dalam stock market ni, so kita jangan trade lah. Tapi saya bukan nak cakap kita jangan stop melabur ataupun kita stop investing. Kalau kita takut ataupun kita belum cukup ilmu untuk trade dalam pasaran saham, dekat luar sana tu ada banyak legal, banyak instrumen ataupun banyak cara lain untuk kita melabur secara legal. Kenapa saya highlightkan legal? Sebab zaman-zaman sekarang ni banyak scam. Oh, kami melabur dalam pasaran saham, kami boleh bagi 5% sebulan. Yang macam tu yang kita tak nak. Kita banyak instrumen lain seperti yang famous sekarang lah unit trust lah. So tuan-tuan dan puan-puan boleh carilah unit trust consultant atau unit trust agent di luar sana, ataupun boleh contact kami di TSI team untuk membuat pelaburan melalui unit trust. Ataupun kalau betul-betul anda nak ada direct exposure dalam equity market, anda boleh buat private mandate. So private mandate ni maksudnya kita laburkan duit kita ni akan di-trade oleh fund manager, bukan calang-calang orang atau bukan orang-orang yang personal lah. Maksudnya saya pun tak boleh tradekan duit anda. So fund manager ni kita akan bagi duit kita ke fund manager dan diorang yang akan tradekan on our behalf. So ini instrumen-instrumen yang ada kalau kita belum cukup ilmu ataupun kalau kita takut untuk rugi dengan trade sendiri. So do not trade dekat sini maksudnya jangan tak melabur langsung. Maksudnya do not trade without knowledge ataupun trade by leverage orang lain punya expertise. So nombor 2, yang ni yang paling penting. Do not try or even fight the market. Kita ni kalau dalam dunia saham ni, kita ni retailers ni kerdil je. So janganlah nak saham tu ikut kita. Kita yang kena ikut dia. Maksudnya kalau dia nak turun tu, kita tak boleh halang dia untuk turun. So kita tak cukup duit pun nak halang dia daripada turun. So kalau dia turun tu, biar je lah dia turun. So kalau kena cut loss tu, kita cut loss lah. So jangan kita nak go against the market. Kita just have to follow the market. Ini selalunya yang kita selalu orang kata ni hope analysis lah. Kita hope dia naik, kita hope dia naik. Kita selalunya jarang lah hope dia turun kan. Kita hope dia naik sebab soalnya kalau kita beli satu saham tu, nak cut loss ni adalah benda yang paling susah lah. So kita selalu berharap dia naik balik, tolonglah naik. So inilah poin penting kita pernah ingat dalam trading, jangan lawan the market lah. Cuba kalau kita nak lawan market masa bulan 3 tahun lepas kan, bulan Mac 2020 masa COVID tu. Jenuh kita nak lawan tu. Dia jatuh macam air terjun. Tap, sekejap jatuh. Kalau kita lawan pun kita tak terdaya. Dan nombor 3, do not trade with emotion. Kat sini saya nak huraikan banyak sikit lah. Yang pertama, jangan trade dengan hope analysis. So, aku beli ni. So, kita minta naik lah. Jangan sesekali macam tu. Itu pun antara emosi lah. Emosi nak untung sahaja. And nombor 2, jangan terburu-buru. Apa yang nak saya sampaikan dalam jangan terburu-buru ni ialah kita selalu tiap-tiap pagi kalau kita market buka pukul 9 pagi, apa yang kita selalu buat is mestilah ada je lah few counter yang tiba-tiba naik naik 10% lah, naik 10%, naik 20%.
Time tu emosi kita dah masuk itu. Wish, aku kena beli saham ni, kalau aku tak beli sekarang takut dia naik lagi. Itu maksudnya kita dah trade dengan emosi. Bukan maksudnya kita tak boleh trade counter-counter yang dah naik ni. Tapi kita kena trade dengan knowledge. Maksudnya kita kena tengok chart juga. Jangan buka, tengok orang kata beli, kita pun beli. Selalunya kalau kita trade dengan emosi ni, memang kebarangkalian untuk rugi tu lebih tinggi daripada kebarangkalian untuk untung. So jangan sesekali orang kata trade dengan harapan takut tak untung. Bagi saya yang paling mudah, biar tak untung daripada rugi. Kalau kita tak kejar benda-benda naik banyak-banyak tu, mungkin kita tak untung. Tapi yang sudah pasti kita tak rugi. So kena hati-hati dengan trading. Trade dengan ilmu dan pengetahuan. Dan point nombor 4 ialah do not overtrade or overconfidence. Maksudnya overtrade ni dia selalu terjadi kalau kita hari tu, contohnya lah kita beli satu, dia naik, jual kita untung. Kita hari tu start the day with confidence. So bila dah confident ni, dia mulalah lah cari counter lain sebab dia dah jual counter tu. So kita pula tengok cari counter lain yang tengah jatuh ke, tengah hijau ke. So sebab kita dah yakin kita dah menang sebelum ni, kita dah untung yang sebelum ni, kita pun beli lagi tanpa membuat persiapan yang lengkap. Maksudnya apa yang saya nak sampaikan di sini ialah tanpa membuat apa-apa, checking, tengok chart, check fundamental. Itu yang kita tak nak. Itu kita panggil overtrade. Selalunya overtrade ni terjadi bila untung. Dan bila kita dah untung, biasalah kita punya confidence tu naik. Bila kita dah overconfident tu, selalu overconfident always kill. So kita kena make sure lah. So apa yang kita selalu tekankan kat sini, kalau kita dah untung pada hari tu, contohnya kita dah untung, cukuplah tu, tak payah trade lah. Orang kata kalau dah untung tu, pergi beli KFC. Sekarang senang kita buka GrabFood, Food Panda, beli je. Nak beli McDonald ke, Starbucks ke, beli je. Kita away sekejap daripada kita punya kegemilangan tu. Supaya kita tak overtrade. Kadang-kadang kalau kita overtrade ni, kenapa saya highlight benda ni, sebab dulu pun saya selalu overtrade. Elok-elok hari tu boleh untung, sebab gairah rakus nak untung banyak hari tu. Dan sekali yang untung banyak awal-awal tu, tinggal sikit je. Itulah akibat daripada kita overtrade ataupun overconfident. Yang lagi satu yang kita tak boleh buat dalam trading ni ialah selalu orang panggil revenge trade. Revenge trade ni dia tergolong dalam point nombor 3 dengan point nombor 4 ni lah. Revenge trade ni selalu terjadi kalau kita rugi. Maksudnya contoh kita rugi 1,000. Wish, tak boleh ni. Aku kena recover balik yang aku rugi 1,000 ni. Kalau tidak mana boleh kalah hari ni. So bila kita trade dengan nak buat revenge trade ni, kita trade dengan emosi. Mungkin kita overtrade je lah, patut kita trade satu tu je. Dah salah, tak apalah, biar je lah salah, biarlah rugi. So bila kita overtrade dengan emotion yang tak stabil pula tu, tambah tak tengok chart apa semua, dan dia akan membawa kita kepada kerugian yang lebih besar. So kenapa saya kongsi how to prevent losses ni, sebenarnya dalam saham ni, rugi itu pasti, dan untung itu pun pasti. So apa yang kita kena buat dalam dunia trading ni ialah kita kena kurangkan kerugian dan tambahkan keuntungan. So macam kita kena kurangkan gula dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Itulah yang kita kena buat. So nak senyum banyak, kita kena untung banyak. Nak untung banyak, kita kena kurangkan kerugian. So saya harap dengan perkongsian saya pada malam ini sikit sebanyak memberi manfaat lah kepada semua viewers. Saya tengok kat sini
pun tak banyak soalan dalam live session pada kali ini. So, saya ucapkan terima kasih kepada semua viewer yang setia bersama saya daripada pukul 8 tadi. Oh, lama juga saya bercakap, sampai 8.50 dah. Kalau tengok bulletin utama ni, dah kat bulletin sukan dah. So, okay, saya ucapkan terima kasih dan saya harap perkongsian saya pada malam ini bermanfaat untuk semua dan gunakanlah apa yang kita kongsikan di Bursa Chit-Chat ni untuk menambah baik dalam dunia saham kita. Apa yang kita kongsikan kat sini kebanyakannya daripada pengalaman kita sendiri dalam trading ataupun apa yang kita dah belajar. So, use it wisely lah. So, kata ilmu tanpa amal tu ibarat pohon yang tidak berbuah. So, sebelum saya akhiri sesi Bursa Chit-Chat pada kali ini, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi lah kepada semua viewers, 35 orang viewers dan yang tengok pada awal ataupun sebelum ni. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Bursa Chit-Chat. So, kami akan kembali esok pada jam 8.30 malam lah seperti biasa. Hari ni je kita special buat 8 malam. Tapi selepas ni kita akan back to normal lah. 8.30 malam sampai setengah 9. So, terima kasih semua. So, saya ucapkan jangan lupa esok kita public holiday. So, jangan pelik pula esok. Bil, kenapa kaunter tak buka pula hari ni? Esok public holiday, kita rehat dulu. Kita minum-minum dulu. So, hari Jumaat nanti kita trade balik. So, selamat berdagang dalam saham dan selamat mengecapi keuntungan dalam dunia saham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.